Tes. Bismillah, bismillah. Okay, insyaAllah kita akan mulakan sedikit lagi bercara maya kita. Sebelum tu dengar ke suara saya? Boleh komen dulu. Kita akan mulakan sedikit lagi. Kita tunggu beberapa lagi orang untuk masuk dalam live ni. Jadi kita akan mula insya-Allah. Okay, insya-Allah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasakha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yakin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatin ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'. Jadi bersyukur kita kehadirat Ilahi yang dengan limpah kurnianya kita masih diberikan kesihatan. Kita masih diberikan kehidupan untuk meneruskan kehidupan kita dalam musim kita dilanda COVID-19 di seluruh dunia terkesan. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesihatan untuk terus hidup dan masih berada dalam bulan Ramadan, dan kita telah pun berada separuh bulan Ramadan lah. Hari ini adalah hari yang ke-16 Ramadan. Kita berbaki lagi separuh, 15 hari lagi kita berbaki sebelum kita mengakhiri bulan Ramadan. Jadi saya harapkan tuan-tuan kita bersama-sama lah, tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama dapat mengejar baki lagi 15 hari Ramadan, segala kebaikan dan kerahmatan, keampunan, keberkatan di bulan Ramadan ini supaya kita dapat kejar. Lagi beberapa hari lagi kita akan masuk 10 malam terakhir. Malam ni adalah malam yang ke-17. Dan hari ini insya-Allah kita akan berbicarakan tentang bulan Ramadan adalah bulan jihad. Dan kita ambil pengajaran daripada Perang Badar Al-Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan. Peperangannya berlaku pada 17 Ramadan, dan tapi persiapannya berlaku sebelum daripada tu, ketika bulan Ramadan. Dan ketika berlakunya peperangan Badar, ketika para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menceritakan sedikit sejarah peperangan, dan kemudian kita akan ambil pengajaran dan iktibar daripada kisah peperangan Badar insya-Allah. Jadi bilakah berlakunya peperangan Badar? Setahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Apabila dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama beberapa tahun, akhirnya mereka ni, Nabi suruh sahabat ni semua keluar, pindah ke Madinah. Ketika sebelum berlakunya hijrah tu, Nabi telah membuat bai'atul Aqabah bersama dengan orang-orang Madinah, orang Ansar, supaya apabila mereka menyelamatkan diri ke Madinah, mereka mendapat perlindungan. Mereka mempertahankan Nabi di Madinah dan para sahabat. Siapa yang muhajirin, siapa yang orang Islam yang berhijrah ke Madinah, mereka dapat perlindungan daripada kaum Ansar di Madinah. Kemudian berlakulah hijrah.
Semua pindah. Dan kita pun bisa dengar lah, bila berlaku al-hijrah, kisah berhijrah Nabi ke Madinah dengan sahabat dia Abu Bakar radhiyallahu an, dan akhirnya sampai di Madinah. Dan setahun selepas mereka berada di Madinah, pada bulan Ramadan dan ketika hijrah, saya cerita sikit, para sahabat ni dia keluar, dia meninggalkan harta dekat Mekah. Mereka keluar sehelai sepinggang, sepinggang maknanya keluar dengan pakaian yang ada sahajalah, naik unta dan kuda terus ke Madinah tanpa meninggalkan segala harta. Jadi harta-harta mereka ni dekat Mekah ni akhirnya kafir Quraisy rampas sebab mereka tinggalkan, dan akhirnya mereka ambil. Jadi setahun selepas itu, macam mana boleh terjadinya peperangan Badar ni? Allah nak jadikan terjadinya peperangan Badar ni. Pada awalnya kafilah perdagangan Abu Sufyan, orang Arab ni dulu dia berniaga sebulan pergi sebulan balik, pergi ke Syam, bawa bekalan daripada Mekah pergi ke Syam berniaga, dan bawa balik daripada Syam ke Mekah, bawa harta, bawa bekalan makanan. So bila Abu Sufyan dia perjalanan pulang daripada Syam ke Mekah, dan Nabi SAW dia tahu, dia dapat maklumat bahawa Abu Sufyan akan lalu akan pulang lah, dia akan lalu Madinah dan ke Mekah. Tapi dia akan melalui Badar, satu tempat nama Badar. Sepatutnya laluannya akan lalu Badar dan ke Mekah. Badar tu tak jauh daripada Madinah. Jadi Nabi SAW dia mengarahkan para sahabat untuk pergi membuat serbuan. Padanya bukan untuk berperang, tapi pada awalnya mereka Nabi suruh pergi serbu kafilah perdagangan Abu Sufyan ni untuk mendapatkan balik harta-harta tu sebagai ganti balik dia punya harta-harta orang Islam di Mekah. Itu pada asalnya. Jadi para sahabat pun keluarlah daripada Madinah dan pergilah ke untuk kejar kafilah tu. Tapi Abu Sufyan ni seorang yang bijak. Abu Sufyan seorang bijak. Dia sebelum disampai nak lalui kawasan Madinah dan berhampiran di situ, dia telah menghantar orang untuk riki, untuk cek, untuk periksa. Akhirnya dia dapat maklumat bahawa Nabi telah menghantar orang untuk halang dia. Cepat-cepat apabila Abu Sufyan dia dapat tahu je, dia terus panggil Domdom bin Amr al-Ghifari. Dia terus panggil Domdom ni pergi ke Mekah, naik kuda cepat-cepat pergi Mekah, bagi tahu Quraisy bahawa harta kamu akan dirampas oleh Nabi. Jadi Domdom Amr al-Ghifari ni cepat dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah saja, dalam riwayat dia kata dia koyakkan baju dia, lukakan hidung. Kemudian dia cakap dia sebutlah pada kaum kafir Quraisy bahawa harta kamu akan dirampas oleh Nabi Muhammad SAW. Cepat untuk segeralah untuk mempertahankannya. Terus sahaja bila kafir Quraisy mendengar tentang harta mereka akan dirampas, dalam sekelip mata sahaja dia berjaya mengumpulkan tentera seramai 1,300. Pada awalnya tentera orang kafir Quraisy ni berjumlah 1,300 orang keluar untuk mempertahankan harta yang dikatakan Nabi akan merampas. Pada awalnya. Jadi kafir Quraisy ni pun telah berkumpul dan dia terus keluar menuju ke Madinah. Okey, dalam perjalanan kemudian para sahabat pun dia menjaga, dia nak halang jalan, tapi tidak berjaya. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan ni pun bijak juga. Dia memang bijak. Dia apabila tahu bahawa jalan itu akan dihalang oleh tentera Nabi SAW, jadi dia ikut jalan pantai, tepi pantai, jalan lain lah, jalan jauh sedikit tapi melalui pantai. Dan dengan pantas akhirnya Abu Sufyan ni berjaya melepaskan diri daripada tentera Nabi SAW, dan akhirnya dia pun menuju ke Mekah. Dan setelah selamat melepasi tentera Nabi SAW, Abu Sufyan ni hantar sekali lagi dia punya dia hantarlah orang lagi untuk bagi tahu pada kafir Quraisy bahawa harta kamu
harta kafir Quraisy ni telah selamat. Kan? Seperti kamu tak payahlah keluar, selamatkan harta kamu kerana harta kamu telah selamat. Kan? Apabila sampainya utusan tu kepada tentera kafir Quraisy, kan, dia pun mendengarkan bahawa harta telah selamat, tapi dengan angkuhnya Abu Jahal dia dengan angkuhnya dia sebut, kan, kita takkan pulang